Tahniah diucapkan kepada nombor 367 Rusnah Wadi. Dijemput 367. Emailnya Masya Allah, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak ceritakan sikit tentang pengalaman saya menunaikan umrah buat kali pertama dengan secara percuma. Macam mana boleh percuma tu? Nak dijadikan cerita saya daripada tim ustazustazah.com. Dan ustazustazah.com ni sering mengadakan program-program yang keilmuan, yang beragama, dan kami namakan program tersebut sebagai program Malam Cinta Ilmu. Memang banyak siri lah Malam Cinta Ilmu ni. Dan pada siri tersebut, pada siri malam tu, kami bawakan Ustaz Wadi Anwar sebagai penceramah utama lah bagi siri Malam Cinta Ilmu tersebut. Dan bila mana orang kampung sini tahu Ustaz Wadi Anwar nak datang, memang semua pusu-pusu, memang semua tak sabarlah nak jumpa Ustaz Wadi Anwar. Memang Alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan malam tu. Dan ustazah.com juga mengalu-alukan orang ramai yang datang tu dengan menghadiahkan salah seorang daripada orang yang ramai-ramai yang datang tu. Ustazah.com hadiahkan pakej tajaan umrah secara percuma kepada salah seorang pemenang pada malam tersebut. Dan pemenang tu jatuh kepada Uwan yang berusia 80 lebih. Dan rasa macam Uwan tu kata dia rasa sangat terharu sebab dapat pergi menunaikan umrah dengan secara percuma pula. Dan nak dijadikan cerita pula macam mana saya boleh pergi ke umrah. Saya pun terkejut. Dalam masa seminggu saja lagi nak pergi umrah, saya baru dapat tahu yang saya akan pergi umrah. Dengan perasaan yang bela-bela, betul ke nama aku disebut? Dengan perasaan yang sebab juga ada. Berangkatlah saya dan Uwan daripada Malaysia pergi ke Madinah dengan flight 8 jam. Kemudian dah sampai di airport, naik pula bas menuju ke hotel. Bila mana dah sampai ke hotel, Alhamdulillah sangat-sangat memang dapat hotel yang betul-betul berdekatan dengan Masjid Nabawi. Bila dah sampai, bila dah tengok Masjid Nabawi tu, rasa macam ya Allah Tuhan, tak sabar sangat nak pijak dalam Masjid Nabawi tu. Rasa nak bawa beg bagasi dalam bas tu, nak bawa terus pergi ke Masjid Nabawi, tak perlu balik hotel. Macam tu lah kiranya perasaan ketika itu. Dan tapi bila kita nak masuk masjid ni, kita kena badan bersih-bersih. Jadi bersihkan diri dulu di hotel, tapi bersihkan diri tu pun dalam keadaan yang tergesa-gesa. Seolah-olah ni Masjid Nabawi tu nak lari. Ada kaki nak lari. Kita terkejar-kejar Masjid Nabawi. Itulah perasaannya. Basuh diri, bersihkan diri dengan tergesa-gesa, dengan cepatnya supaya dapat menempatkan diri dalam Masjid Nabawi tu. Tolaklah Uwan, memang Alhamdulillah sangat-sangat Ustazah.com sediakan hotel yang betul-betul dekat dengan masjid. Jadi mudah untuk saya tolak Uwan menggunakan wheelchair. Hanya beberapa langkah saja saya dah sampai ke dalam Masjid Nabawi. Dapat dengar azan live yang kali pertama dah hidup saya, live daripada Masjid Nabawi. Dapat solat dalam Masjid Nabawi adalah satu perasaan yang tak mungkin saya akan lupakan dan tak mungkin saya mampu gambarkan dengan kata-kata. Dan pada keesokan harinya pula, saya dan juga tim jemaah saya melaksanakan masuk ke dalam Raudah. Apa itu Raudah? Raudah ni adalah satu tempat yang mana Raudah ini adalah taman-taman syurga. Yang mana Rasulullah kata, di antara mimbarku dan juga makam Rasulullah SAW, terdapatnya taman-taman syurga di antaranya. Jadi memang sejuta bilion umat manusia yang datang dekat Madinah ni memang akan masuk ke dalam Raudah. Dan nak masuk dalam Raudah ni, dia kena dalam satu apps, iaitu kita panggil apps Nusuk, yang kita perlu settlekan di Malaysia. Bila nak masuk, tarikh apa nak masuk, hari apa nak masuk, kita perlu settlekan dulu di Malaysia. Masuklah saya dan juga tim saya ke dalam Raudah. Bila mana nak masuk tu memang Masya Allah penuh sangat, saya rasa ujian. Dan
ujian untuk saya melatih diri saya bersabar. Kerana apa? Kerana saya ni dah beratur panjang sangat. Saya dah beratur lama, panjang dengan cuaca yang panas, dengan orang yang ramai, dengan haba yang sangat panas dekat Madinah pada ketika itu, suhu yang sangat panas. Saya beratur panjang, dah sampai depan Raudah, lagi sikit je nak masuk Raudah. Lagi sikit je palang saya akan dibuka, giliran saya nak masuk Raudah. Pada ketika itulah orang kan merata dunia datang ke Raudah ni, Masjid Nabawi. Jadi daripada merata dunia tu gasak-gasak sebab semuanya tak sabar nak tengok makam Rasulullah. Jadi gasak sampailah barisan yang saya beratur tu dah tak jadi lurus, jadi bengkok-bengkok sana sini. Bila dah bengkok macam tu, Pak Guide dekat Masjid Nabawi tu takkan benarkan kita masuk. Itulah, bayangkan saya dah beratur lama dengan cuaca panas, dah sampai dah giliran saya nak masuk Raudah, tiba-tiba tak boleh masuk. Bukan tak boleh masuk, saya kena tunggu lama lagi nak masuk Raudah. Memang satu perasaan yang saya rasa, Allah nak uji kesabaran saya dengan cuaca yang sangat-sangat panas. Dengan pelbagai negara datang, memang bertikam lidah. Memang belakang saya memang bergaduh bertikam lidah, tak sabar nak masuk dalam Raudah. Dan bila mana dah masuk dalam Raudah pula, lain pula ceritanya. Jadi tips siapa yang pergi umrah lepas ni, kalau nak masuk Raudah, beratur dekat barisan yang memang lurus. Jangan kita beratur dekat barisan yang bergasak-gasak. Walaupun kita rasa dengan bergasak-gasak tu kita dapat masuk ke dalam Raudah dengan cepat, tapi kita akan stuck dekat Pak Guide. Pak Guide tak akan bagi orang yang barisan bengkok-bengkok untuk masuk ke dalam Raudah. Bila mana dah masuk dalam Raudah, lain pula ceritanya. Dah masuk dalam Raudah, bergasak-gasak lagi. Sebab Raudah ni, siapa yang pernah pergi Mekah dengan Madinah, dia pasti tahu Raudah ni tempatnya tak besar mana. Kecil je, ruang dia kecil je Raudah ni. Dan masuk Raudah ni pun dah bergasak. Luar bergasak, dalam Raudah bergasak. Masuk ke dalam Raudah memang penuh sangat orang. Tapi tangan saya, Alhamdulillah, waktu itu saya nampak ada kursi lipat. Dan saya mencapai kursi lipat. Dengan memang niat saya ketika itu memang nak tolong makcik-makcik yang tua, yang tak boleh berdiri. Sebab kita bergasak-gasak, jadi kita akan tolak orang tua, tolak anak-anak kecil. Jadi saya ambil kursi lipat dengan niat untuk menolong orang. Jadi berjalanlah saya menuju ke Raudah, menuju ke saf pertama dalam Raudah. Memang itu tempat yang semua orang nak tuju. Memang semua orang nak tuju semayang belakang Rasulullah SAW, ataupun semayang di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Tapi tempat itu Alhamdulillah saya dapat solat belakang mimbar Rasulullah, betul-betul belakang mimbar Rasulullah SAW. Saya solat dengan asakan orang daripada orang ramai itu, tertolaklah saya betul-betul depan mimbar Rasulullah SAW. Saya solat dan saya merintih, menangis, dan juga saya berdoa. Kita kalau nak berdoa dalam Raudah, pastikan kita berdiri. Kalau boleh kita berdiri, yang mana muda-muda ni lah. Sebab apa? Kalau kita duduk, kita akan makan space orang ramai. Bukan kita je nak beribadat. Bukan kita seorang je nak beribadat dalam Raudah. Ramai lagi. Kita nak ramai lagi yang boleh masuk dalam Raudah tu. Dan solatlah, berdoalah saya dalam keadaan berdiri. Sambil-sambil tu, saya tengok kiri kanan kau ada makcik-makcik yang perlukan kursi lipat. Nak kata itulah rezeki saya. Saya duduk dalam Raudah dengan keadaan yang sangat lama. Saya rasa masa seolah terhenti buat saya. Saya duduk hampir 40 minit lamanya. Sebabnya dalam Raudah ni kita ada set masa. Kalau jam waktu ni dah berbunyi, jadi kumpulan yang Raudah pada ketika itu kena keluar. Masuk pula kumpulan yang lain ke dalam Raudah. Tapi seolah-olahnya waktu itu terhenti buat saya. Saya duduk lama sangat, 40 minit. Sebab saya terpisah daripada rakan-rakan jemaah saya. Saya seorang-seorang. Jadi saya nampak ada makcik-makcik tepi-tepi saya yang perlukan kursi lipat. Saya bentangkan kursi lipat. Saya tarik tangan makcik. Dan saya suruh ijlis. Saya suruh duduk. Dan saya suruh solat. Saya akan jaga beg. Mungkin itulah sebabnya Allah beri kepada saya. Bila mana kita tolong orang, kita mudahkan urusan orang, Allah pasti akan mudahkan urusan kita. Itulah yang saya pegang sepanjang perjalanan saya menunaikan umrah. Mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita.
Dan bila mana dah habis yang raudah, memang satu perasaan yang tak mampu untuk saya gambarkan. Adakah Allah nak jemput saya lagi? Saya harap Allah jemput kita semua sekali lagi yang pernah pergi menuju ke jumpa dengan makam Rasulullah SAW. Dan berangkatlah, pergilah, beredarlah, keluar daripada raudah dan lakukan, dan kami pun buatlah ziarah Madinah. Kami pergi berziarah di Hudaibiyah, yang mana kalau siapa yang nak bagi umrah lepas ni, kalau nak baju-baju yang murah, kan, baju-baju yang cantik, yang murah, yang RM10 je, RM10 je, semua ada dekat Hudaibiyah. Memang rambang mata sangat. Jadi pergi kat Hudaibiyah, kemudian pergi pula ke Bukit Uhud. Di Bukit Uhud ni pula, bila saya pijak je kaki dekat Bukit Uhud ni, saya rasa satu perasaan yang tak mampu saya gambarkan. Satu perasaan yang saya dapat tengok sendiri Bukit Uhud tu. Selalunya sebelum ni saya dengar je cerita peperangan Bukit Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Badar. Kita hanya dengar sahaja. Tapi bila kita dah berada di lokasi tu, kita akan rasa sempak sangat perasaan kita. Saya rasakan seolah-olah saya berada pada zaman Rasulullah SAW. Bila mana dengan dikurniakan seorang mutawif yang memang sangat proaktif dalam memberikan kisah-kisah susur galur Rasulullah SAW. Bila mutawif cerita dekat saya dengar mutawif cerita dan saya visualisekan benda tu depan mata saya. Saya rasa macam betul-betul saya berada pada zaman Rasulullah SAW. Saya rasakan betul-betul peperangan itu seolah-olahnya berlaku depan mata saya. Dan di depan Bukit Uhud tu ada makam besar, makam para sahabat, ada makam Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, bapa saudara Rasulullah. Rasa macam ya Allah, seolah-olahnya apa khidmat aku terhadap Islam. Saya rasa macam tu. Saya rasa diorang berjuang, para sahabat berjuang mati-matian, dan saya tanam dalam diri saya pada ketika itu, aku perlu lakukan sesuatu untuk Islam. Aku perlu buat baik, aku perlu sedaya upaya lakukan, jadi wanita yang terbaik, wanita yang mampu melahirkan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Niat saya macam tu ketika itu. Dan bila mana betul-betul di depan Bukit Uhud, saya merasakan seolah-olah peperangan itu terjadi depan mata saya. Saya seolah-olah nampak ada pemanah, saya nampak ada harta rampasan perang. Seolah-olah benda itu boleh divisualisekan depan mata sebab kita berada di lokasi. Jadi memang satu perasaan yang sangat-sangat sebab yang tak mampu saya ceritakan. Jadi siapa yang nak pergi umrah buat kali pertama, lawatlah ke tempat-tempat bersejarah yang mana boleh tingkatkan lagi keimanan kita. Baca dah sikit buku-buku sirah Rasulullah untuk kita mendalami lagi, untuk kita faham lagi pengorbanan yang betul-betul Rasulullah berkorban untuk Islam. Kemudian dah habis kisah episod di Madinah, kami menuju pula ke kota Mekah. Kota Mekah bermikot di Bir Ali. Sepanjang perjalanan nak ke Mekah tu, kita akan mikot. Kita akan berniat lah, maksudnya kita berniat di Bir Ali. Di satu tempat, di satu masjid yang namanya Bir Ali. Kemudian teruskan perjalanan untuk menunaikan umrah. Bila mana dah sampai di kota Mekah, memang cepat-cepat nak buat umrah. Sebab apa? Sebab bila kita dah berniat tu, kita terikat dengan larangan-larangan umrah. Yang mana tak boleh kepek kuku, tak boleh pakai wangi-wangi, tak boleh cukur rambut, tak boleh tutup muka dan sebagainya. Memang banyak peraturannya. Jadi cepat-cepat melakukan umrah lah. Cepat-cepat nak siapkan umrah. Bila mana saya Wan dapat tengok Kaabah kali pertama, saya rasakan seolah-olah masa buat saya pada ketika itu terhenti. Saya rasakan semua masalah saya yang saya pikul sebelum saya datang umrah tu, seolah-olah masalah itu tak ada apa dah. Seolah masalah itu ringan sangat nak dibandingkan betapa baiknya Allah jemput saya yang banyak dosa ni pergi mampu menunaikan umrah. Dan dapat tengok Kaabah pertama kali depan mata. Sebelum ni tengok kat TV, tengok kat sejadah, tapi sekarang dapat tengok depan mata. Rasa Masya Allah, subhanallah, baiknya Allah dekat saya. Dan buatlah tawaf 7 kali, buatlah pusingan sa'i 7 kali, Safa Marwah. Kemudian buat juga tahallul, kan, potong sikit rambut, maka hilanglah, terikatlah lepaslah daripada larangan-larangan ihram, potong kuku semua tadilah dah lepas lah, maksud boleh buatlah lepas tu. Dan seterusnya pula, pada esoknya hari ni pula, kami pun melakukan ziarah-ziarah bersekitar kota Mekah. Pergi ke tapak rumah Sayyidatina
Sayyidatina Khadijah dan juga Rasulullah, pergi ke tapak rumah Rasulullah yang dulu, sekarang dah jadi persakaan dah. Pergi juga ke tapak rumah Sayyidina Abi Al-Arqam. Rasa seolah-olah, ya Allah ya Tuhan, boleh jadi tempat yang saya berdiri ketika itu, tempat yang saya berziarah ketika itu, boleh jadi Rasulullah pernah berdiri kat situ juga. Saya rasa kalau saya tengah bersembang dengan rakan jemaah saya lain, waktu saya bersembang tu, saya rasa mungkin tanah ni Rasulullah pernah pijak kat sini juga. Rasulullah mungkin pernah bersembang dengan para sahabat kat sini juga. Jadi sepanjang perjalanan saya itu dipenuhi dengan perasaan yang sangat sebab saya rasa boleh jadi tanah yang saya pijak ni tanah Rasulullah pijak juga. Sebab itulah saya niat dalam hati saya, jangan cakap benda-benda yang negatif, jangan cakap perkara-perkara yang tidak membawa manfaat kepada pahala saya lah. Dan itulah yang saya boleh kongsikan. Siapa yang nak pergi umrah lepas ni, kita niatkan kita pergi umrah ni semata-mata untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, semata-mata untuk tingkatkan iman kita kepada Allah SWT. Dan moga-moga siapa yang pergi umrah, yang akan pergi umrah dalam masa terdekat ni, dikurniakan umrah yang mabrur dan juga mabrurah. Pulangnya kita, baliknya kita daripada umrah, kita dapat menjadi seorang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi seorang yang lebih berakhlak dengan akhlak Islamiah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.